Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat? Moga-moga kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah dapat kita bersama-sama dalam siri Al-Muqaddimah. Dan insya-Allah pada siri kali ini kita akan membincangkan satu ibadah yang mana saya pun kurang pasti sama ada ramai daripada kita melakukannya ataupun tidak. Iaitulah berkenaan dengan tahajud di malam hari, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ramai daripada kita tahajud, tetapi tahajud itu bukan untuk solat sunat, bukan untuk beribadah. Tapi mungkin tahajud, nak tengok bola pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, sanggup kita bangun. Mungkin kadang-kadang kita bangun tahajud, bangun malam, kerana anak kita menangis, nak pancuhkan susu anak. Tetapi adakah kita sanggup untuk bangun di malam hari tahajud untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kenapakah ibadah tahajud ini begitu istimewa nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Justru itu kita akan cuba kupas, cuba bincangkan istimewanya ibadah tahajud. Jangan ke mana-mana, kita jumpa seketika nanti. Puan, muslimin, muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Topik yang kita bincangkan sebagaimana yang saya maklumkan tadi ialah berkenaan tahajud, dan kita nak fokus kepada istimewanya tahajud. Dan sebelum kita masuk kepada istimewanya tahajud ini, saya nak menyebutkan tentang saranan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan saranan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah baginda tentang keperluan untuk kita bangun bertahajud. Dan tahajud ini sebenarnya amat mudah, iaitulah kita bangun di waktu malam. Tak semestinya bangun pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Kalau kita bangun dekat-dekat nak subuh pun, misal kata subuh pukul 5.30 pagi, kita bangun pukul 5 pun, kita masih ada lagi kesempatan untuk bertahajud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mudah, begitu senang untuk kita amalkan. Bukan makna tahajud mesti bangun pukul 2 pagi, bangun selama 1 jam ataupun 2 jam kemudian tidur. Sebab kadang-kadang amalan sebegitu rupa mengganggu tugas seharian kita. Maklumlah kita sibuk dengan anak-anak pada siang hari, sibuk dengan tugasan kita dan sebagainya. Nak bangun pukul 2 pagi, pukul 3 merupakan satu perkara yang payah. Tetapi sebenarnya tahajud itu ialah kita bangun pada waktu malam, awal pagi sebelum subuh, kita dapat semayang 2 rakaat, 4 rakaat pun, itu pun sudah dikira sebagai tahajud. Dan besarnya pahala tahajud ini hingga kan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menggesa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun bertahajud. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang maksudnya, dan daripada sebahagian malam, bukan seluruh malam, sebahagian. Min tu min ba'diyah, min sebahagian daripada malam, sama ada banyak ataupun sikit tidak menjadi masalah. Sebahagian daripada malam itu fatahajjat, maka hendaklah kamu bangun bertahajud sebagai satu ibadah nafilah, sebagai satu ibadah sunat, sebagai satu ibadah tambahan. Moga-moga Allah mengangkat kedudukan kamu maqaman mahmuda, sebagai kedudukan yang terpuji. Ini saranan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat ini kita ambil umumnya, ayat ini saranan juga kepada kita untuk melaksanakan tahajud. Ganjarannya ialah maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang besar, maghfirah, keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ridwan, keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, syurga yang Allah ta'ala janjikan yang begitu luas. Luasnya itu meliputi langit-langit dan bumi. Masya Allah, ini janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan tentang kelebihan pada waktu awal pagi ini. Dalam hadis Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam apabila berbaki 1/3 malam ini.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia. Baik, macam mana Allah Ta'ala turun? Adakah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang turun? Ataupun adakah malaikat-malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun? Ataupun rahmat Allah Ta'ala diturunkan? Itu tafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama. Kita tinggalkan perkara tersebut. Sebab bagaimana Allah Ta'ala turun, sama ada rahmat dan sebagainya, itu bukan menjadi topik perbincangan kita, bukan menjadi satu masalah bagi kita. Kita mengimani apa yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi yang paling penting ialah kita nak melihat bagaimana di hujung hadis tersebut dinyatakan mafhumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, di manakah orang-orang yang berdoa lalu aku akan kabulkan doa mereka. Di manakah orang-orang yang meminta keampunan kepadaku daripada kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang mereka lakukan, lalu aku akan mengampuni mereka. Di manakah orang yang meminta kepadaku, mengadu kepadaku, lalu aku akan menerima pengaduan mereka. Ini menjadi topik perhatian kita. Iaitulah waktu inilah waktu yang baik untuk kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi alangkah sedihnya hadis ini, hadis yang baik, hadis yang sahih, tetapi disalah tafsirkan oleh sebahagian masyarakat kita, di mana masyarakat kita terlalu menumpukan di awal hadis, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turun, lalu ditohmah dengan pelbagai tohmahan terhadap orang-orang, terhadap ulama-ulama yang tidak sealiran dengan mereka. Tetapi saya nak bawa kepada kita supaya kita fikir dengan lebih jelas, dengan lebih mantap lagi, bahawa itu bukan menjadi asas kepada kita, tetapi asas kita ialah bagaimana kita perlu beribadah kepada Allah. Karena itu yang disebut dalam hujung hadis, itu yang menjadi asas. Maka sebab itulah di dalam waktu ini juga, kalau kita melihat, adalah waktu yang baik untuk kita bersahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kamu, nak berpuasa, bersahurlah kamu, kerana di dalam sahur itu dan di dalam waktu sahur itu ada keberkatan. Sahur pun ada berkat, waktu sahur itu pun ada keberkatannya. Waktu sahur itu ada keberkatan. Waktu sahur itulah waktu untuk kita bangun tahajud. Apakah keberkatan itu? Keberkatan itu boleh kita tafsirkan dengan pelbagai makna, boleh kita pahami dengan pelbagai maksud. Antaranya keberkatan dari sudut kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang tuan-tuan nak bangun tahajud, bukan senang untuk kita tinggalkan selimut kita, bukan senang kita yang diulik dengan mimpi yang indah, dibungkus dengan bungkusan dengan selimut yang tebal dan seumpamanya. Nak buka selimut kita dengan mata kita yang tertutup rapat, kita nak buka, nak celik mata kita, nak bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah berbahagianya orang yang menjadi sebagaimana firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yang mana golongan ini, lambung-lambung mereka, badan-badan mereka itu renggang daripada tempat tidur mereka. Mereka menyeru, berdoa kepada Allah dengan penuh takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tahajud, dan kita nak fokus tentang kenapakah begitu istimewanya tahajud. Jangan ke mana. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik yang kita bincangkan ialah bagaimana istimewanya tahajud. Baik, tadi telah saya sebutkan tentang ayat-ayat Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan tahajud itu, tentang sarana Allah kepada kita untuk bangun bertahajud. Tetapi persoalannya, apakah istimewanya tahajud? Sedangkan tahajud ni satu perkara yang sunat saja. Fardu lebih utama daripada sunat. Okey, kita faham itu, faham. Tetapi inilah yang kita nak sebut tentang keistimewaan tahajud ini. Kenapa? Kerana antaranya ialah dalam tahajud inilah ada suatu nilai, yang nilai ini sangat dituntut kepada kita, iaitulah nilai keikhlasan. Kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat bukan kerana lain, tapi lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu masa kita semayang tu pun kadang-kadang kita sebut lafaz,
Kadang-kadang niat dalam hati itu, aku semayang fardu subuh sekian lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak perkukuhkan azam kita. Kita nak sematkan dalam kita ni, aku salat kerana Allah, aku puasa kerana Allah, aku buat satu-satu amalan ni lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai keikhlasan ini, tuan-tuan, puan-puan, biasanya lebih tinggi ketika mana kita melakukan ibadah tahajud. Kenapa? Kerana ibadah ini satu ibadah yang tersembunyi. Adakah kita bila kita buat ibadah tahajud, kita hebahkan, kita hebohkan, kita war-warkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara mara kita dan sebagainya, oh aku semalam bangun tahajud, aku semalam semayang 11 rakaat, aku semayang semalam 20 rakaat, malam ni aku nak semayang lagi. Adakah kita nak hebah, kita nak hebohkan kepada masyarakat? Tidak. Kita salat sengap-sengap sebelum subuh. Kalau subuh pukul 6 pagi, pukul 5 suku kita bangun salat tahajud, dapat 4 rakaat, alhamdulillah. Kita tutup dengan witir 1 rakaat ataupun 3 rakaat, alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Besoknya kita tak hebohkan kepada masyarakat. Tetapi berbanding dengan ibadah yang lain, orang nampak. Bukan makna kalau ibadah tu dilihat oleh orang, bukan makna kita tak ikhlas, tidak. Bukan maksudnya begitu. Tetapi saya nak menyatakan bahawa ibadah yang tersembunyi itu nilainya biasanya lebih tinggi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ikhlas ini merupakan satu perkara yang penting. Kita buat ikhlas mengharapkan pahala. Jangan kita buat sebagaimana bukan nak ikhlas tapi nak ikhlas. Kita buat ikhlas bukan ikhlas. Ada orang buat, kenapa nak minta apa ganjaran? Saya tak nak apa-apa tapi saya ikhlas. Ikhlas tu nak minta Mercedes, ikhlas lah tuan-tuan. Dia tak ikhlas, dia ada ganjaran-ganjaran yang tertentu. Itu masyarakat kepada masyarakat, individu kepada individu. Tapi bila kita buat ibadah kepada Allah, kita bukan nak ikhlas, bukan nak ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan, bukan. Tapi ikhlas semata-mata keredaan Allah, semata-mata ia suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini nilainya. Sebab itu menyembunyikan amalan itu satu perkara yang dituntut. Dan kadang-kadang menzahirkan amalan juga satu perkara yang dituntut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim tentang masalah sedekah. In tubudus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menzahirkan sedekah, kita sedekah, kita bagi derma depan manusia, depan orang ramai, kita tunjukkan kepada manusia, fa ni'immahi, itu satu perkara yang baik. Sebab apa? Sebab kamu membantu orang yang memerlukan, orang susah. Kamu boleh memberi contoh kepada masyarakat yang lain supaya melakukan amalan yang sedemikian rupa. Kemudian kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikan sedekah itu, buat sengap-sengap, tak hebahkan kepada masyarakat, tidak hebohkan kepada manusia yang lain, tapi dalam sembunyikan itu, wa tu'tuhal fuqara, kamu sampaikan kepada fakir miskin. Kita pergi cari sengap-sengap anak yatim, orang yang memerlukan bantuan, kita cari sendiri, sengap-sengap. Fahuwa khairul lakum, itu juga lebih baik. Justru itu, inilah masalahnya, masalah dalam ibadah kita, hati kita ini, kita nak lihat nilai keikhlasan. Sebab itu kalau kita buat ibadah, tidak ada ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka amalan yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah yang menjadikan kematian dan menjadikan kehidupan, hikmahnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan tujuan, dengan hikmah Allah mencoba kamu, menguji kamu, siapakah yang ahsanu amala, yang lebih baik amalannya. Apa makna lebih baik amalan? Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru istimewanya tahajud ini tuan-tuan puan-puan, kerana nilai keikhlasan itu lebih tinggi berbanding kita melakukan ibadah. Kerana ibadah yang lain biasanya dilihat oleh orang dan mudah untuk dihinggapi oleh unsur-unsur riya. Tetapi dalam tahajud tidak ada manusia yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru itu kita nak perkukuhkan hati kita, nilai keikhlasan kita, maka marilah kita bangun bertahajud. InsyaAllah kita akan sambung apa istimewanya tahajud. Jangan ke mana-mana. TV 9
Sembilan akan bertandang ke tempat anda. Apa kabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Minta-minta semuanya di dalam sihat sejahtera. Apa kabar orang kampung? Bilakah dapat berjumpa? Apa kabar orang kampung? Dibawakan istimewa oleh TV9. Apakah erti air mata ibu? Sanggupkah si anak menanggung dosa? Nantikan siaran secara langsung Halakah dari Dewan Ibnu Sina SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai Teluk Intan, Perak dengan tajuk Si Tanggang 25 Oktober 9.35 malam di TV9 di hatiku. Dan saya telah menyentuhkan tentang fadilat tahajud itu. Kita bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bicarakan tentang istimewanya tahajud ini kerana nilai keikhlasan dalam ibadah tahajud itu lebih besar, lebih tinggi peratusannya nak berbanding dengan ibadah yang lain. Biasanya macam itu. Dan satu lagi yang istimewanya ibadah tahajud ini ialah ia menggambarkan satu kesungguhan, suatu keazaman, suatu ketetapan, kekuatan dalam hati kita untuk meninggalkan nikmat dunia yang sementara semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kita ini, dan hati inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala ibadah yang dijanjikan. Begitu beruntungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah setiap niat kebaikan yang kita nak lakukan itu dicatat pahala satu kebaikan. Niat saja dicatat pahala kebaikan. Jadi kalau kita niat dalam hati kita, kita perteguhkan dalam hati kita keazaman untuk bangun tahajud, maka malaikat raqib atid sebelah kanan telah tulis, telah mencatat, okey, si Mamat ni nak bangun tahajud. Niat kita, azam kita. Kita setkan masa kita, kita ambil handphone kita, kita kunci tengok jam nak bangun pukul berapa, pukul 5 pagi, pukul 4:30 pagi. Kenapa nak bangun? Kerana nak bangun tahajud. Berbeza kalau niat kita tu Allah subuh pukul 6, pukul 7 pun sempat lagi bangun subuh. Jadi kita set jam kita pukul 7 pagi. Maknanya situ keazaman kita dah tak ada nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berusaha, niat di hati kita nak bangun lebih awal kerana semata-mata nak ibadah, dia menggambarkan niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat satu pahala. Apatah lagi kalau kita sampai waktunya, sampai detik masanya kita melakukan apa yang kita niatkan itu, maka pahalanya digandakan daripada 10 sampai kepada ratusan kali gandaan berdasarkan kemurahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat di sini kesungguhan hati kita, dan hati inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada rupa zahir, rupa paras kamu. Macam mana zahir kita, Allah Taala tak menilai perkara yang sebegitu rupa. Jadi ada sebenarnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang satu rupa paras. Saya teringat satu hadis Rasulullah, Nabi menyatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kamu para sahabat aku menceritakan kepada kamu tentang siapakah itu yang termasuk dalam golongan ahli neraka. Maka Rasulullah menyatakan berkait dengan rupa paras ini, kata Rasulullah, ahli neraka itu ialah kullu utullin jawazin mustakbir. Saya nak fokus pada perkataan jawaz, jim waw alif za, jawaz. Jawaz ini salah satu makna yang ditafsirkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkait dengan rupa paras, iaitulah al-qasir al-batin, orang yang pendek, rendah, al-batin, orang yang perutnya boroi ke depan. Itu dikatakan sebagai ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tapi dalam hadis tadi Allah Ta'ala tak melihat kepada rupa zahir. Kenapa dalam hadis ini katakan perut yang boroi itu dikatakan sebagai calon ahli neraka? Sebenarnya kita kena faham, bukan maksud zahir itu yang dikehendak kita, tapi
perkara yang berlaku di sebalik perut boroi itu kerana apa? Kerana sifat terlalu banyak makan, terlalu banyak minum menghasilkan perut yang boroi. Ada orang yang makannya sikit tapi perutnya boroi juga. Itu tak termasuk dalam ahli neraka insya-Allah. Ada orang yang makan banyak, perutnya tak boroi-boroi juga. Itu termasuk dalam ahli neraka kerana sifat makan terlalu banyak itu. Ada orang yang tak makan banyak, perutnya tak boroi-boroi. Itu pun tak termasuk dalam ahli neraka. Melihat kepada sifat makan banyak ataupun minum banyak itu. Baik, yang pentingnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa parah zahir kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tidak melihat kepada harta kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kepada qulubikum, hati kamu. Hati kita ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru itu kesungguhan untuk kita melakukan ibadah itu. Sebab itu kadang-kadang setengah orang, alah, ibadat sunat je ni, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi memang betul ibadat sunat, memang betul. Tapi inilah kesungguhan kita, harus kita. Kita tengok ibadat semayang berjamaah. Kenapa lebih semayang jemaah? Semayang jemaah lebih daripada semayang seorang diri 27 lah. Kerana kesungguhan kita. Bukan senang kita nak pergi ke masjid, pergi ke surau, ambil wuduk tepat pada waktunya, disiplin waktu kita jaga. Kesungguhan hati kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berpuasa berlapar, kesungguhan hati kita. Kita nak dermakan, dermakan harta kita, nak keluarkan zakat yang wajib. Kalau ada orang susah, benda-benda sunat sedekah, sunat kita bantu, rumah anak yatim, orang-orang yang susah dan sebagainya. Kita sanggup habiskan duit kita, sama ada sikit ataupun banyak, kerana nak membantu orang. Kesungguhan hati kita itu nak melaksanakan satu perintah daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru itulah tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istimewanya tahajud ini, ia merupakan satu ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya kerana dua sebab. Yang pertamanya, nilai keikhlasan yang tinggi berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita tak perlu hebahkan kepada masyarakat, tak perlu kita nak war-war bahawa kita salat tahajud. Yang keduanya, kesungguhan hati kita itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru itu, perkukuhkanlah, sematlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Di antaranya dengan kita memperbanyakkan ibadah sunat, iaitulah mentahajudkan, melakukan tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah menerima amal ibadah kita. Sekian, hingga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.